Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah saya akan terangkan kelebihan malam nisfu Sya'ban dan amalan-amalan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Baik. Kita tengok dulu apa itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu bermaksud, nisfu itu adalah bermaksud separuh ataupun setengah. Okey, nisfu itu an-nisf adalah separuh ataupun setengah. Jadi bila dah masuk nisfu Sya'ban, kita dah masuk pertengahan bulan Sya'ban, 15 Sya'ban. Bermakna lagi 15 hari lagi kita akan masuk ke bulan yang diberkati Allah, bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Jadi malam nisfu Sya'ban ni tidak kurang juga hebatnya. Dia ada amalan, dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Baik, nisfu itu adalah setengah. Oleh itu nisfu Sya'ban bermaksud separuh daripada bulan Sya'ban, iaitu pada malam ke-15. Okey, pada malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling utama, paling mulia. Nombor satulah. Malam kedua jatuh pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam yang kedua yang termulia di antara malam-malam yang lain. Malam yang ketiga adalah malam Isra' Mi'raj yang kita telah sambut beberapa hari yang lalu. Baik, malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat. Okey, malam nisfu Sya'ban adalah hari di mana buku catatan amalan orang-orang muslimin selama setahun diangkat ke langit dan digantikan dengan buku catatan yang baru. Jadi dalam tempoh setahun yang lalu akan digantikan pada malam 15 Sya'ban ni dengan buku catatan yang baru. Jadi tutup buku lama, buka buku baru. Kita isikan dengan buku yang lama yang telah setahun yang lalu tu, kita buat amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban ni supaya Allah Ta'ala terima amalan kebaikan kita dan mengampuni dosa besar, dosa kecil kita. Kalau ada dosa besar, kita kena bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Kalau ada dosa kecil, kita kena lazimkan istighfar ataupun melakukan amalan-amalan sunat yang lain yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil dan meningkatkan pahala amalan kebaikan kita. Okey, mengapakah malam nisfu Sya'ban tu begitu istimewa? Kita nak tahu sebab apa malam Sya'ban itu begitu istimewa. Kerana antaranya sebab malam itu terbukanya pintu langit dan malam dimakbulkan doa. Okey, malam nisfu Sya'ban juga dipanggil sebagai Lailatul Mubarakah, malam keberkatan. Lailatul Barah, malam pelepasan. Lailatul Qismah wal Taqdir, malam pembahagian dan penentuan. Lailatul Takfir, malam mengkifaratkan ataupun menghapuskan dosa. Lailatul Ijabah, malam diperkenankan doa. Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Lailatul Aidil Malaikah, malam raya malaikat. Lailatul Hayat, malam hidup, iaitu malam yang tidak dimatikan apabila seseorang menghidupkan malamnya. Jadi kalau kita tidak mahu dimatikan hati kita pada hari-hari yang mendatang sehinggalah sampai ajal kita, kita hendaklah menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban ni dengan amalan-amalan sunat. Jadi pada malam nisfu Sya'ban tu kita bangkit buat amalan-amalan sunat, berbeza dengan hari-hari yang lain, di mana hari-hari yang lain tu kita tak bangkit tahajud. Malam nisfu Sya'ban kita cuba bangkit tahajud, kita baca Al-Quran ke, solat tahajud ke, buat bilah apapun amalan sunat, insya-Allah Allah garanti Allah akan hidupkan hati kita, di mana hari-hari yang lain, hati orang lain Allah Ta'ala matikan. Sebab tak nak bagi Allah sentiasa hidupkan hati kita ni dengan sentiasa mengingati Allah, mengingati hari akhirat, adalah kita dengan menghidupkan pada malam-malam yang utama seperti malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, malam nisfu Sya'ban, malam Isra' Mi'raj, malam-malam yang utama. Kalau kita jaga tu, walaupun tak buat banyak, kita buat sikit pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha menilai, yang boleh menilai keikhlasan kita. Kalau buat sedikit tetapi ikhlas dan berkualiti, insya-Allah amalan yang sedikit itu akan memberi keberkatan dan mengubah hidup kita daripada negatif kepada positif sehinggalah ke akhir hayat dan insya-Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik, kita tengok lagi antara kelebihan-kelebihan malam nisfu Sya'ban. Okey, rujukan saya ni daripada laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, yang pertama kelebihan ya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Jadi orang yang syirik ni banyak kategori lah. Syirik ni ada yang syirik khafi dan ada yang syirik jali. Kita kena jaga-jagalah. Dan juga orang yang bermusuhan. Jadi orang yang berkelahi, yang tidak cakap lebih daripada 3 hari, yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, kita bermaaf-maafanlah. Kita WhatsApp dia ataupun mesej, kita maaf sudah-sudahlah. Kalau kita mengalah pun tak apa, kalau dia tak terima pun bahagian kita dah lepas dah. Kalau dia tak mau maafkan, tak apalah. Kita dah cakap, kita minta maaf, kita mengalah. Seruanya kita dapatlah pada malam nisfu Sya'ban tu, Allah ampun dosa kita. Allah ampun dosa kita. Okey, riwayat ni daripada Ibnu Majah, hadis 1380. Okey, Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini dhaif disebabkan terdapat pada sanadnya Ibnu Lahiyah. Okey, jadi ini kita akan bahaskan mengenai hadis nanti bila kita tengok berpandukan hadis-hadis yang lain, baru kita akan keluarkan pendapat daripada mufti wilayah ni. Okey, jadi boleh diamalkan. Memang hadis ini boleh digunakan untuk fadilatil aman, untuk fadilat aman lah, untuk kegunaan kita bersemangat untuk melakukan amal ibadat. Baik, dia tak apa, hadis walaupun hadis dhaif, nanti dia akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi martabat hadis itu disokong dengan hadis-hadis lain, kita boleh guna pakai. Kita boleh guna pakai. Nanti kita tengok kesimpulan pada hujung tazkirah saya ini, insya-Allah. Yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawal. Okey, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan dosa hambanya kecuali 2 golongan, iaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Ni hadis yang lain pula. Ini mana dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi bermaksud Allah tak ampun dosa orang yang bermusuhan, yang berkelahi dengan saudaranya, yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, dan orang yang membunuh diri. Yang orang yang membunuh diri Allah tidak maafkan dosanya. Na'udzubillah min zalik, kita minta simpang daripada perbuatan dosa tersebut. Yang keempat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Okey, ini hadis sahih mana daripada Ibnu Hibban. Jadi hadis yang dhaif tadi dikuatkan dengan hadis yang sahih. Jadi dia akan jadi hadis itu akan jadi kuat lagi. Dia akan jadi kuat. Yang kelima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba-Nya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Okey, ini jalur hadis daripada sahabat yang lain pula. Baik. Tarjih hukum hadis, kita baca sikit tarjih lah. Kita nak tahu hukum kelebihan pada malam nisfu Sya'ban ni, apakah tarjih hadis tersebut. Okay, setelah melihat hadis-hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban, telah berlaku perselisihan antara para ulama dalam menyatakan hukum berkenaan hadis ini. Sebahagian mereka mensahihkan hadis dan sebahagian lagi sebaliknya. Berdasarkan hadis-hadis yang kami nyatakan, ia menunjukkan akan sabit hadis-hadis yang menceritakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban, sehingga kan Ibnu Hibban mensahihkan satu riwayat daripada Muaz bin Jabal tanpa memerlukan sokongan daripada jalur yang lain. Untuk itu kami, yakni mufti wilayah, cenderung untuk mengatakan bahawa hukum hadis ini sahih dengan kesemua jalurnya yang lain, dan ini menunjukkan hadis ini mempunyai asal. Walau bagaimanapun, kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah sabit, namun amalan tertentu pada malam tersebut adalah tidak sama sekali, melainkan amalan yang bersifat umum,
seperti memperbanyakkan zikir, istighfar kepada Allah, solat-solat sunat, berdoa, bersedekah dan lain-lain. Jadi kelebihan-kelebihan tu memang sahih, memang asal ada sumber daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi pengkhususan amalan pada malam itu menggunakan dalil yang umum. Okey, jadi tidak salah kita nak amalkan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat seperti solat tasbih, solat solat tahajud, solat hajat, solat mutlak, sunat mutlak, baca Quran, baca Yasin 3 kali. Jadi yang ini bersifat umum. Cuma kita jangan kita khususkan saja pada malam nisfu Syaban. Okey, kita perlu buat malam solat tasbih. Pada malam nisfu Syaban kita baca Yasin. Tapi pada malam-malam ni kita tak buat. Kita bermaksud kita kena sama ratakan. Jadi kita jangan mengkhususkan pada malam itu sahaja. Kita malam-malam yang lain pun kita buat jugalah. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kalau kita nak baca surah selain pada surah Yasin, nak baca surah Al-Waqi'ah ke Al-Mu ke 3 kali ya, tak jadi permasalahan, tak timbul isu pun. Okey, siapa yang nak buat silakan. Siapa yang tak buat, bacalah surah lain. Jangan yang jadi bid'ah tu kalau kita tak buat apa. Kalau kita tak buat apa, kita buat macam biasa, macam tak ada apa. Yang tu sebenarnya bid'ah. Orang yang ni duk perlu cari pahala, walaupun ada dalil yang umum mengatakan kita banyakkan Quran, banyakkan amalan sunat, kita buat meraihkan pada malam nisfu Syaban tu. Yang sebenar-benar bid'ah tu adalah kita buat tak tahu saja pada malam Allah SWT mengistimewakan, memberi kelebihan pada malam tersebut, tapi kita buat macam malam tu tak ada apa-apa pun. Apa pun tak buat. Buat malam yang wajib saja. Jadi macam tak ada beza kita dengan malam-malam yang lain. Hak tu yang sebenarnya bid'ah. Bukan orang baca Yasin 3 kali itu kita tuduh bid'ah. Dalalah, bid'ah semua sesat. Tak semua bid'ah tu semua sesat lah. Bid'ah ni ada dua lah, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Itu panjang lagi lah huraian. Nanti insya-Allah kita akan terang pasal bid'ah pula. Baik. Antara amalan pada malam nisfu Syaban, Islam tidak meletakkan sesuatu amalan khusus yang mungkin boleh disebahkan kepada Nabi SAW sebagai sunnah untuk diamalkan pada malam nisfu Syaban. Tetapi dalam masa yang sama, kita hendaklah mengambil peluang dengan kelebihan yang ada pada malam tersebut dengan beramal sebanyak-banyaknya. Berikut adalah amalan-amalan yang boleh dikerjakan. Yang pertama, solat sunat mutlak. Okey. Solat sunat mutlak, solat sunat nisfu Syaban. Okey, boleh didirikan selepas mengerjakan solat maghrib, isyak ataupun bersama-sama solat sunat qiyamul pada waktu malam, tengah malam. Sesungguhnya malam nisfu Syaban ini adalah kesempatan untuk menyuci dan memperbaiki diri dengan meminta ampun dan mohon diubah segala yang tercatat di kitab azali ke arah positif bagi menginsafi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, lafaz solat sunat nisfu Syaban ni adalah usalli sunnata lailati nisfi Syaban rak'ataini lillahi taala. Okey, saya aku solat sunat malam nisfu Syaban 2 rakaat kerana Allah taala. Okey. Rakaat pertama baca seperti biasalah, baca Fatihah, surah apa-apa surah dalam dalam Al-Quran ni, baca pilah surah apa-apa yang kita hafal. Okey. Lepas solat bagi salam bacalah Yasin 3 kali. Lepas solat sunat nisfu Syaban ni kita baca Yasin 3 kali. Okey. Ulama khilaf tentang solat ini. Hujatul Islam iaitu Imam Al-Ghazali adalah antara ulama yang membolehkannya. Okey, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Haruslah difahami bahawa mengerjakan solat sunat mutlak ataupun solat sunat awabin boleh dilakukan pada malam-malam mana sekalipun, termasuklah malam nisfu Syaban. Baik, amalan kedua iaitu membaca Yasin 3 kali. Okey, selepas melakukan solat sunat nisfu Syaban tadi, bacalah surah Yasin 3 kali. Disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Ismail Al-Nablusi dalam kitabnya Fadail Al-Ayyam wa Ash-Shuhur, muka surat 38. Antara amalan para solehin pada malam ini, selepas solat maghrib dan selepas solat sunat ba'diyahnya, dibaca surah Yasin 3 kali. Sekiranya tidak sempat lepas maghrib, boleh dilakukan selepas solat isyak. Bacalah Yasin. Yang pertama tu niat supaya Allah panjang umur kita dalam kebajikan untuk melakukan amal ibadat. Baca Yasin yang kedua untuk menambahkan rezeki yang
diberkati. Yang ketiga, bacaan Yasin ketiga ditetapkan dan meningkatkan iman dan mati dalam husnul khatimah ataupun dalam nafsu mutmainnah. Baik, doa nisfu Sya'ban selepas selesai membaca Yasin, bacalah doa nisfu Sya'ban. Okey, antara doa malam nisfu Sya'ban yang maksur boleh dibaca adalah seperti berikut. Baik, kita baca doa malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya zal manni wa la yamunnu alayka ya zal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta zahral lazina wa jaral mustajirin wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitab shaqiyan aw mahruman أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح الله بفضلك في الكتاب شقاوتي وحرماني وطردي واقتنا رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك منزل على لسان نبيك mursalin yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Okey. Baik, okey, ini doa di antara doa yang dibacakan selepas solat, selepas bacaan Yasin 3 kali kita baca doa ni. Baik. Pada malam nisfu Sya'ban ni juga, okey, mengenai doa yang kita baca tasawuf ni, daripada Ibnu Mas'ud mengatakan tidaklah seseorang hamba yang berdoa dengan doa ini melainkan akan diluaskan kehidupannya. Pada malam ini juga sangat baik untuk memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat daripada dosa-dosa besar dan dosa kecil serta meminta keampunan untuk ibu bapa dan keluarga kita. Baik, keistimewaan kita tengok keistimewaan melakukan amalan pada malam nisfu Sya'ban. Berikut adalah beberapa pendapat ulama berkaitan malam nisfu Sya'ban. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, doa mustajab adalah pada 5 malam. Okey, iaitu pada malam Jumaat, malam Aidil-Adha, malam Aidilfitri, malam awal bulan Rejab dan malam nisfu Sya'ban. Baik. Yang kedua, Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan berkaitan malam nisfu Sya'ban pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Asy-Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lain memuliakannya malam tersebut dan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Oleh itu, hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dengan beribadah seperti solat sunat, tasbih, baca Quran, zikir, selawat dan doa yang baik-baiklah, no? Doa di antaranya panjang umur dalam keadaan sihat wal afiat, supaya kita taat beribadah kepada Allah, selamat daripada musibah, penyakit, dan yang ketiga, minta rezeki yang halal, diberkati, mati dalam husnul khatimah. Dan yang terakhir, sekurang-kurangnya pada malam nisfu Sya'ban beribadah dengan mengerjakan solat isyak jemaah dan solat subuh jemaah, kita akan dapat satu malam beribadah qiyamul lail. Baik, penutup khilafiyah. Ini ada perbezaan pendapat para ulama. Okey, terdapat khilafiyah pendapat ulama pada malam nisfu Sya'ban. Kesemua amalan ini tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sebagai sunnah yang mesti dibuat, okey, dalam bentuk tuntutan, kerana semua amalan ini bersifat umum. Terpulanlah pada kita yang mana dirasakan lebih baik. Okey, memetik kata Ustaz Muhadir bin Haji Joel, nilailah sesuatu qadiyah, okey, qadiyah, nilailah sesuatu qadiyah, yakni isu, dengan neraca ilmu yang tahqiq, yang ini benar, melalui irsyadat, yakni panduan daripada masyayikh yang bersanad. Luaskanlah ikhtilaf, yakni pembacaan agar bertemu dengan kebenaran. Disebutkan man kasurat tala'ah qalla i'tiraduh. Sesiapa yang banyak membaca, maka sedikitlah bangkangnya. Siapa yang banyak membaca, kuranglah sikit pendebatannya ataupun pembantahannya. Walau bagaimanapun, jangan diiktikadkan bahawa malam tersebut sahaja dianjurkan beramal seperti membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi boleh dibuat pada bila-bila masa, tidak semestinya
Baca Yasin 3 kali. Kalau tak baca Yasin pun tak ada masalah. Tak ada masalah kalau tak baca Yasin 3 kali, bukan boleh bukan boleh jatuh akidah ke, bukan boleh dapat dosa ke. Tak ada isu pun. Tak baca Yasin pun tak ada masalah apa. Semua dia tak ada lah kelebihan baca Yasin tu. Kan kelebihan baca Yasin ni di antaranya siapa baca Yasin pada malam hari, Allah akan ampunkan dosa pada esok paginya. Siapa tak ada baca Yasin, dia tak ada lah kelebihan tu. Siapa baca Yasin, dia dapatlah kelebihan tu. Di samping kita sampaikan hajat kita pada Allah Ta'ala, cuma kita ambil berkat malam ni 10 Syaban tu, kita baca Yasin pula malam-malam itu, lagi elok lah. Lagi mana perbuatan tu tidak bertentangan dengan syariat, dengan hukum hakam Islam. Jadi benda itu boleh diamalkan. Bukan bermaksud setiap benda baru tu tak boleh buat. Okey. Jadi benda yang tidak dinyatakan oleh Nabi Muhammad tetapi dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, benda itu tidak bertentangan dengan Islam, silakan tafadhal, boleh amalkan. Cuma kita jangan etikadkanlah kata benda itu wajib buat pada malam itu. Kita tentukan saja. Jangan itu siapa nak buat silakan, siapa tak buat pun tidak ada masalah. Ya Arhamar Rahimin, jika engkau takdirkan panjang usiaku, tetapkan aku di jalanmu, agar aku istiqamah menjejaki keredaanmu, teguh menjalankan perintahmu, tunduk pada ketentuanmu. Jadikanlah diri ini orang yang selalu menjauhi laranganmu, agar tidak sia-sia umurku berlalu. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.